IT. Ini bagi membolehkan supaya kita mampu untuk bertahan kepada menghadapi krisis ekonomi ini. Kemudian saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya melihat kembali bahawa setelah kita tidak boleh bergantung kepada permintaan pasaran antarabangsa, permintaan luar kepada sektor-sektor ini, kita harus memikirkan bagaimana untuk memastikan supaya pembangunan infrastruktur dalam negara kita yang membabitkan sektor elektronik dan electrical dan juga IT ini perlu dibangunkan dengan menggunakan kita katakan menggunakan hasil keluaran dalam negara kita. Contoh saya nak sebut di sini ialah TM broadband yang telah pun diumumkan oleh kerajaan yang memakan belanja 12 bilion. Kita nak melihat bahawa supaya kerajaan boleh menggunakan pengeluaran daripada industri dalam negara kita. Setakat ini saya dipahamkan bahawa kerajaan telah membuat close tender, memanggil syarikat-syarikat daripada luar. Semuanya syarikat-syarikat daripada luar, untuk melibatkan diri dalam pembangunan broadband di dalam negara kita yang akan dikendalikan oleh pihak Telekom Malaysia. Jadi bagi saya bahawa bila kita panggil syarikat-syarikat daripada luar, bermakna bahawa kita tidak membantu kepada membangunkan sektor-sektor yang saya katakan tadi, elektronik, electrical dan juga IT yang sudah sedia ada dalam negara kita. Kita akan masih menggunakan teknologi dan juga kepakaran daripada luar. Jadi sebab itu dalam menghadapi krisis ini, saya kira bahawa kalau 12 bilion ini 6 bilion kita gunakan daripada sektor yang ada dalam negara kita, sudah boleh membantu untuk memberikan peluang pekerjaan umpamanya. Sebab bagi saya bahawa kalau 1 bilion US dollar boleh memberikan peluang pekerjaan kepada 5,000 orang. Dari sudut ekonominya, kalau kos ataupun satu projek itu 1 bilion US dollar, maknanya dia boleh menghasilkan 5,000 pekerja. Jadi bayangkan bahawa bagaimana kalau kita boleh membangunkan lebih banyak infrastruktur dalam negara kita ini yang menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kerajaan harus fikir semula soal projek-projek seperti ini yang saya katakan tadi. Dan saya juga mempersoalkan seperti mana yang pernah saya persoalkan dalam parlimen sebelum ini, kenapa kita menggunakan hanya satu saja teknologi broadband ini, iaitu fiber optik. Kerajaan telah mengumumkan bahawa dia hanya akan menggunakan fiber optik, sedangkan kita ada pilihan untuk DPL, digital power line. Kita masih ada wireless, kita masih boleh menggunakan teknologi laser umpamanya. Jadi bagi saya bahawa kalau kita mempelbagaikan penggunaan teknologi ini, tidak terikat kepada fiber optik, bermakna bahawa kita boleh membangunkan industri-industri di dalam negara kita. Kemudian saya juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya membentang kertas putih ini ialah untuk membuka satu ruang, menyediakan satu peruntukan grant R&D, grant R&D khususnya kepada syarikat-syarikat tempatan ini dalam menghadapi krisis ekonomi. Bagi saya bahawa bila krisis ekonomi ini sepatutnya grant R&D itu mesti lebih. Grant R&D itu mesti lebih supaya mereka boleh memikirkan ke arah bukan lagi Malaysia sebagai pengguna teknologi daripada luar, tetapi Malaysia sebagai pengeluar teknologi, pembangun teknologi untuk seiring setanding dengan negara-negara luar. Dan malah kita boleh pergi kepada peringkat yang lebih besar, iaitu jenama Malaysia, untuk menghasilkan jenama Malaysia. Kalau kita lihat bahawa dalam telekomunikasi, umpamanya telefon mudah alih, kita lebih awal, kita adalah negara yang terawal di Asia ini yang menggunakan telefon mudah alih. Tetapi kita terus menjadi pengguna kepada teknologi orang lain dan juga menghasilkan pembuatan telefon itu sendiri. Sedangkan Korea yang lebih terkemudian daripada kita sudah jadi gergasi kepada pengeluaran telefon mudah alih, iaitu melalui syarikat Samsung dia. Jadi maknanya kita terus menjadi pengguna, sedangkan kita antara pengguna yang besar di ASEAN dari segi telefon mudah alih.
Jadi sebab itu bagi saya bahawa R&D ini kepada syarikat-syarikat tempatan kita ini harus diberikan untuk membolehkan mereka membuat R&D untuk membangunkan teknologi dan juga akhirnya menghasilkan jenama atas nama Malaysia. Dan kemudian kita juga minta supaya kerajaan membentangkan Petai Putih dalam nak mengatasi masalah ekonomi ini ialah plan action untuk secara yang lebih konkret. Selama ini kita tidak melihat satu plan action yang lebih baik. Kalau dalam laporan ekonomi ataupun dalam rancangan Malaysia ke-7, ke-8, ke-9 dan sebagainya, tidak mengandungi satu plan action yang jelas, yang akhirnya kita membuat satu benda yang tradisional yang dibuat oleh dalam rancangan Malaysia pertama. Itulah dia, tidak ada satu plan action dalam nak menghadapi ataupun untuk kita nak menarik, kalau kita katakan kita nak menarik pelabur dalam elektronik company umpamanya, bagaimana plan action kita dalam nak pastikan 50 top 10 electronic company di dalam dunia ini supaya mereka itu boleh datang ke negara kita membuat pelaburan yang lebih besar ke dalam negara kita. Sebab saya melihat bahawa umpamanya dari segi syarikat Motorola, maknanya kita ada satu kekuatan syarikat daripada luar, tetapi kita tidak menggunakan kekuatan itu untuk menarik syarikat-syarikat yang lain daripada Motorola, dan kita tidak pula membangunkan untuk kita menggunakan kehebatan dan kepakaran yang ada kepada kita untuk membangun teknologi kita sendiri. Sehingga ini masyarakat saya dipahamkan oleh syarikat-syarikat Motorola di seluruh dunia ni, mereka semua mengakui bahawa syarikat luar, Motorola luar ni tak boleh beat Motorola di Penang, belum boleh mengatasi Motorola di Penang. Maknanya kehebatan yang ada kepada rakyat Malaysia dari segi kepakaran, kemahiran, quality controlnya cukup hebat. Jadi di sini dua perkara yang saya nak sebut, bahawa patutnya pakaran yang ada, kelebihan yang ada kepada kita itu, kita sudah boleh bangunkan teknologi kita sendiri, jenama kita sendiri, satu. Yang keduanya, sepatutnya bahawa kita telah boleh menarik lebih banyak syarikat-syarikat elektronik company ini yang hebat-hebat ini untuk datang melabur dalam negara kita, kerana kita ada kelebihan itu. Tetapi saya tidak nampak satu plan action yang bersifat follow up daripada kerja-kerja yang telah dibuat sebelum ini untuk pastikan supaya kita masih boleh bertahan dalam berhadapan dengan ekonomi yang ada dalam negara kita ini. Jadi ini antara perkara yang saya fikir bahawa perlu pihak kerajaan membentang satu peta putih yang berkaitan dengan kedudukan ekonomi, dan kemudian apa plan action, plan strategik untuk menghadapi supaya negara kita mampu untuk mengharungi keadaan ekonomi yang makin sukar selepas daripada ini. Dan Datuk Najib, walaupun dia kata bahawa suku ketiga akan pulih, tetapi masih dalam keadaan yang negatif. Ini bermakna bahawa kita masih tidak menentu, keadaan yang tidak menentu. Dia kata pulih suku ketiga, tapi ekonomi kita masih negatif suku ketiga. Jadi kita tidak boleh mengharap suku keempat kita akan positif. Sudah tentu makna suku keempat itu masih lagi negatif. Hari ini saya lihat bahawa Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin mohon supaya minta kaki tangan awam tumpu selesaikan isu-isu ekonomi. Bagi saya bahawa kerajaan tidak boleh hanya mengharap kepada kaki tangan awam untuk tumpu selesai isu-isu ekonomi, tapi kerajaan sendiri harus ada plan action yang menyeluruh untuk merangka apa plan strategik dalam menghadapi krisis ekonomi yang makin buruk yang sedang dihadapi oleh negara kita pada hari ini. Jadi ini yang saya minta. Dan akhir sekali yang saya nak sebut ialah termasuk juga perkara asas yang paling penting yang perlu dirombak ialah untuk memberikan bukan sekadar keyakinan tetapi memperlihatkan real suasana keadaan yang sebenar tentang kedudukan rule of law dalam negara kita, kedaulatan undang-undang. Sebab saya bimbang bahawa kalau ini kita tidak memberikan keyakinan, apatah lagi ekoran daripada krisis politik di Perak yang terkait juga dilihat dengan kedudukan institusi perundangan dan kehakiman dalam negara kita, maka sudah tentu ini tidak membantu untuk membawa pelabur-pelabur datang ke negara kita. Walaupun kita ada SPRM, kita ada Suruhanjaya Pelantikan Hakim, tapi masih lagi dalam bidang kuasa eksekutif yang paling kuat. Maknanya tidak dilihat satu institusi yang betul-betul bebas
dari segi pengaruh politik, dan sudah tentu ini tidak memberikan keyakinan. Jadi contoh macam saya dipahamkan bahawa banyak pelabur-pelabur bila nak buat JV dengan syarikat Malaysia, dari segi kita katakan timang tara ni, mereka tidak buat timang tara itu di Malaysia, mereka buat timang tara itu di luar, kerana mereka tidak confident dengan proses timang tara, kerana mereka mengatakan bahawa kalau di Malaysia hakim pun boleh dibeli, jadi bagaimana keadilan harus diberikan kepada mereka melalui proses timang tara ni. Jadi sebab itu saya minta bahawa perkara asas ini, rule of law ini merupakan perkara yang penting yang harus memberikan keyakinan yang lebih jelas kepada pelabur-pelabur untuk melihat bahawa kita mempunyai kelebihan niche market berbanding dengan negara-negara lain. Maknanya kita mempunyai satu ruang